Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengok volume mic ni, takut tak kuat pula. Biar kuat dah, kita buat audio je. Biar kuat. Betul. Kalau tak kan kena buat subtitle. Letih pun nak buat subtitle. Pernah buat subtitle bahasa Inggeris. Untuk video. Dah lah tak ada skrip. Tak ada skrip. Aku kena dengar dulu video penuh. Yelah. Biasa orang yang kerja subtitle, buat subtitle, dia dapat skrip untuk di subtitle kan. Tahu Untuk diterjemahkan skrip tu. Ini tidak dirancang. Jumpa lagi lah minggu ni. Dah sesi ke berapa ni? 11. Dah sesi ke 11 dah. Dah nak habis lah, berapa muka surat lagi lah. Berapa muka surat lagi? 68. 20. Adalah 28. 20 lebih. 28 muka surat lagi. Hari ni je nak 8 dah. Hari ni nak habis satu bab 8 kan? 8 muka surat. Rasa tangan aku gegar ni. Penat je ni. Kan? Kurang 8. Macam biasalah kalau buku apa lupa nak cakap. Wahai penuntut ilmu. Buku Wahai Penuntut Ilmu adalah dekat ada dekat poster tu. Yang kat poster dia. Yang kat poster tu. Rega dia pun ada kat poster. Oh, ada sekali Ada kita letak sekali. Kalau nak baca sekali, nak kod-kod alamak ni dah sesi 11 kan. Nak kena tengok dari yang first. Kalau tak faham, belilah alang-alang buku. Betul. Tengoklah kat mana. Baru tahu yang mana yang dari buku, yang mana kita sembang. Bidah-bidah kan. Kita tambah-tambah kan. Kita tambah-tambah. Kalau nak beli buku, ada link dekat bawah. Kita punya media-media sosial punya link pun ada dekat bawah. Boleh lah. Apa cadangan, apa komen. Apa lagi? Aku jam sikit kot. Itu je. Apa-apa. Komen, cadangan. Boleh lah. Kok kita orang salah cakap ke. Kan? Sebab ada komen hari tu. Komen kita punya sesi 2. Aku pun kena dengar balik sesi 2 tu. Oh ya. Yang kita cerita 3 golongan yang first kali Allah masukkan dalam neraka. Salah satunya orang Quran. Qari. Dia baca Quran. Lepas tu dia kata apa? Itu dia beli buku. Yelah dia dari buku ni lah. Yang kononnya dia ikhlas lah. Kononnya dia ikhlas. Lepas tu Allah kata kau tipu, kau campak dalam neraka. Adalah yang kita ada kita ada persoal kat masa tu. Qari ni kenapa tak jadi imam? Kenapa kebanyakan qari tak jadi imam? Adalah seorang komen, kita punya sahabat yang komen. Bolehlah tengok sesi 2 tu. Tengok komen bawah tu. Dia komen, ada qari kata qari ni ajar orang. So dia macam coach. Macam jurulat coach bola, dia tak main. Coach bola tak main. Dia orang main, dia relax aja. Tapi apa betul tak? Betul. Qari tu lah. Qari tu punya alasan. Tengoklah macam mana cakap penamaan Qari tu apa orang contohnya kat Malaysia kan. Kat Malaysia ni apa yang orang kenal kalau panggil Qari apa? Dia ni Qari ni sebagai apa? Tapi macam yang kita cakap, yang kita sembang kan. Yang Qari kata pembaca Quran ni, kalau kita kata sepatutnya jadi imam sekali lah kan. Tapi
kalau ikut Malaysia punya orang, masyarakat kita punya pemahaman, Qori, nak kata Qori tu orang yang bertaranum, itulah yang nama Qori. Dia tak sampai jadi imam tu pun. Macam tu lah kiranya. Tapi kalau yang Yelah yang jadi maksudnya imam tu, yang yang masuk pertandingan musabakah ni. itu yang bila panggil Qori, orang orang nampak yang itu Qori tu. Masuk musabakah yang bertaranum macam tu. Tapi kan Ubay bin Ka'ab, sahabat kan? Sahabat? Dia yang pandai Quran, Nabi kata. Tak pasti. Tak silap aku, dia yang pandai Quran. Nabi kata orang yang paling pandai bacaan Quran, Ubay. Umar sudah dia jadi imam. Itulah macam aku kata, sepatutnya kalau ikut apa yang sepatutnya Qori yang orang baca Quran ni kena pandai, kena jadi imam juga kan. Pun cuba kita fikirlah secara jujurnya. Bacaan-bacaan Quran, suara-suara yang terkenal. Kau terkenal siapa? Yang kau kenal? Sudah. Dia bukan qari. Dia bukan Qori Yelah, dia tak masuk musabakah ni. Dia tak masuk lah kan, tapi imam lah, memang dia imam kan. Kan? Lagi? Mishari, Ya, Syuraim, Ali Hudhaifi, Fatih Sufraji. Okey, itu tak pernah dengar. Kan? Tak masuk musabakah ni masing-masing ni. Tapi itulah yang orang dengar masalahnya. Itulah yang apa cara bacaan yang orang tiru-tiru kan. Macam mana tu? Mikir-mikir kan. Nampak? Cerita komen. Komen lah bawah tu. Komen bawah. Nanti kita cerita. Kalau bernas, dari segi analoginya, betul juga kan? Menarik juga. Yelah, dia coach. Dia tak main lah. Betul juga tu. Tak apa lah. Settle lah tu. Selesailah kat situ. Kalau ada komen balas, komen kat sini. Jangan komen kat sana. Jangan komen kat sesi 2 tu. Komen kat sini. Komen sini kan, baru pula. Muka surat 68. Yang ada buku, muka surat 68. Kalau tak ada buku, beli. Boleh beli. Nasihat ke-9, hati-hati ketika hendak menukil dalil daripada Al-Quran dan hadis. Kata penulis, wahai penuntut ilmu, berhati-hatilah oleh kamu ketika hendak menukilkan dalil daripada Al-Quran dan hadis. Periksalah terlebih dahulu akan kesahihan dalil dan pemahaman atas dalil tersebut. Sahih tu betul penting tu. Sahih satu. Pemahaman tu pun kena sahih juga. Betul juga. Satu contoh hadis yang dia sahih tapi pemahamannya tak. Apa? Lupalah aku. Hadis berkenaan apa tu? Apa-apa contohlah, aku lupa dah. Hadisnya sahih tapi selalunya orang faham salah. Tak ingat lah. Langsung je. Tak masuk. Tak sampai. Ayat Quran. Ayat Quran senang lah. Ayat Quran kan. Ayat Quran berkenaan jihad lah. Itu biasa salah faham. Ni orang beriman tu berzikir, berdiri, duduk kan, baring. Ya. Dia bantai menari. Bantai menari dia. Dalil tu dah betul lah. Dia Dalil tu ialah Quran. Ayat Quran betul kan? kan. Tapi pemahaman tu, pemahaman atas dalil tu penting. Dan macam mana, apa rujukan kita nak ambil untuk pemahaman yang betul tu? Pemahaman siapa yang kita nak ambil? Orang yang paling faham Al-Quran lah kan? Orang yang paling faham Quran lah. Siapa paling faham Quran? Selepas Nabi? Selepas Nabi siapa? Sahabat lah. Mana nak tengok sahabat macam ni? Daripada tabi'in Tabi'-tabi'in. Mana tengok tabi'-tabi'in ni? Buku tabi'-tabi'in mana yang ada sekarang? Ada je banyak kan. Siapa? Tabi'in, buku tabi'in. Tabi'in. Tabi'in aku tak pasti. Kalau tabi'in ada lah buku. Tabi'in banyak lah kan. Imam tu lah. Tabi'in. Siapa? Buku siapa yang tinggal? Abdullah bin Mubarak.
Abdullah bin Mubarak. Ada lagi buku Raja? Zuhud tu. Oh, Az-Zuhud. Kan ada dulu. Banyak. Apa lagi? At-Tamhid. Kan? Akidah salaf wa ashabil hadis. Oh, Ni dah lepas. Tu dah lepas. dah lepas lah. Tu dah 400. Tahu. Tak ingat tarikh-tarikhnya. Senang cerita ilmu agama ni, lagi dekat dengan Nabi, Pemahamannya. lagi suci lah. Dia macam sungai. Lagi Lagi dekat dekat dengan sumber, dengan lagi sumber, bersih. lagi bersih. Kalau ilmu dunia ni lagi depan, lagi bagus. Lagi advance lah sebab benda tu belum dicampuri, belum di-explore habis lagi. Bukan ambil lagi jauh, lagi belakang, lagi bagus. Itu yang flat earth, anti-vax. Memanglah. Orang dulu tak ada vaksin boleh je, itu tak ada. Memanglah. Dulu tak ada vaksin, dia tak ada pula makan burger. Tak ada pula tak asap adalah kenderaan. Penyakit-penyakit lain macam tak ada lah timbul lah. Marah nanti orang anti-vax dengan FE ni. Bagus lah kalau diorang tengok. Kalau diorang dengar audio ni. Dengar. Sebar-sebarkan, bagi. Viral kan. Kat Malaysia tak ramai FE dengan anti-vax ni. Tak ramai. Dolar ramai. Dolar. Bersalin kat rumah. Baru-baru kat isu tu. Tak tahu. Lama dah. Ya ke? 2 tahun dah. New Age Movement. Ni geng ni lah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa dia tak spacing? Jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita, maka telitilah, periksalah kebenarannya agar kamu tidak memberi mudarat kepada suatu kaum kerana kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Ni kalau Q cerita menteri, timbalan menteri, letih. Q cerita timbalan menteri, letih. The audacity, cakap beraninya dia, tak pasti jangan kongsi hashtag tu. Beraninya dia letak dalam keadaan dia pun tak pasti. Ironinya benda tu. Cakap apa lah kan? Itu orang kata menentang kerajaan Islam lah. Saya bukan YouTubers tu cari publicity, dia cari publicity. Dia cari publicity. Orang cerita masalah internet. Bukan masalah periksa ke, tak periksa ke. Aku pun ada lah tengok video YouTubers tu kan. Tak adalah dia macam komplain, macam memburukkan, macam apa kerajaan Sabah tak ada ni, apa kerajaan buat tak ada. Tak ada dia vlog. Dia macam dia buat live off dia lah, dia punya live lah kan. Macam mana dia buat pondok atau pokok tu semua kan. Lepas tu katanya macam apa dia tipu dia kata tipu. Apa menteri tu kata tipu. Kononnya menteri tu kata dia tipu padahal tak ada periksa. Dia kata saja nak menaikkan apa naikkan rating kan. Naik views. Satu, kalau sebagai YouTubers kan, confirm dia mesti nak naikkan view dia kan. Itu memang antara matlamat YouTubers lah kan, nak naikkan view. Tapi satu lagi dia kata dia tipu, ada periksa. Itu lain cerita lah. Tak, masalahnya ada periksa. Iyalah, masalahnya memang ada. Masalahnya memang ada. Kan. Cuma ceritanya bukan periksa tu. Orang sekarang cerita internet, capaian internet akses. Contoh orang aksiden, jalan berlubang, aksiden mati. Rupanya tak mati. Sekalipun dia tak mati, masalah jalan tu tetap masalah. Betul ke tu? Sekalipun dia tak mati. Jadi menteri pun nak kena cakap. Baik aku yang jadi menteri. Kan? Tengoklah kalau aku bertanding ke. Kalau aku bertanding tak buat dah lah sewa buku ni. Tak buat lah. Nanti jadi medan politik. Medan politik
Tak apa, kau tak buat nanti aku buat. Buat dengan orang lain. sambung-sambung. Ada yang sambung, jangan risau. Buat dengan orang lain. Kata penulis dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kaum mukmin untuk memeriksa dengan teliti berita daripada orang fasik dan hendaklah mereka bersikap berhati-hati dalam menerimanya dan jangan menerimanya dengan begitu saja yang mana akibatnya akan memberikan makna yang sebaliknya. Buat time ni tuju kat menteri itulah, timbalan menteri itulah, tapi hakikatnya sepanjang masa lah benda ni. Jangan duk termakan orang punya hasut, kan? Orang yang menerima sesuatu berita itu dengan mudah begitu saja bererti dia sama dan telah mengikut jejaknya, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita mengikuti jalan orang-orang yang fasik. Maka begitu juga halnya dengan hadis Nabi SAW. Janganlah kita menyebarkan atau menyampaikan suatu hadis sebelum terlebih dahulu memeriksanya sama ada hadis itu hadis sahih atau tidak. Hal ini kerana sesiapa yang sengaja menyebarkan suatu hadis padahal hadis itu tidak sahih, maka dia telah menempah suatu tempat dalam neraka. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, sesungguhnya berdusta atas namaku tidaklah sama dengan berdusta atas selainku. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia menempah tempat duduknya dalam neraka. Muttafaq alaih. Ini pun selalu jadi. Nabi kata gini. Riwayat Bukhari ke? Bagilah. Even zaman sekarang pun even orang kata hadis ni Riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Pun kita kena check. Pun kena check lah. Bukan check sahih ke tidak. Check ada tak dalam Bukhari. Bukan check sahih ke tak. Kalau dalam Bukhari memang sahih lah. Tapi check betul ke ada dalam Bukhari. Betul ke tak ada dalam Bukhari. Kalau main sebut je semua cakap kan. Kadang orang Adabul Mufrad pun Bukhari dia kata. Tak sama riwayat Bukhari dalam Sahih Bukhari dengan Adabul Mufrad. Tak sama. Walaupun dikarang oleh oleh orang yang sama. Dari segi kesahihannya tak sama. Lagi bantai Nabi kata gini. Ad-Du'afa Al-Qaidi. Oh, letih lah. Nama buku pun tahu dah. Setengah buku macam aku pernah nampak kat masjid-masjid kan. Tengok apa tajuk buku kan. Bagilah bagi hadiah kan. Al-Quran dia tulis surah ni ayat ni kan. Sampai kalau hadis betul dalam kurungan bukan hadis riwayat Bukhari ke Muslim ke apa benda kan. Tulis hadis. Al-hadis. Macam mana nak rujuk? Bagilah orang rujuk. Yang orang awam tak payah rujuk-rujuk. Yelah, yang awam biarlah, tapi letak je lah just in case. Mungkin orang-orang pandai. Kalau orang nak tengok, sampai bila nak biar orang awam jadi orang awam? Buat apa kau mengajar macam tu? Ya. Cari duit tu. Mengajar tak pandai-pandai? Mengajar anak murid tak pandai-pandai? Mengajar ke isi masa lapang? Ayat yang sangat lebih kurang dengan statement yang sebelum ni. Statement business guru. Melalui hadis ini dapatlah kita fahami akan bahaya kurang macam tu. Kan? Betul tu. Bahayanya menyebarkan sesuatu hadis yang mana ia disandarkan pada Nabi SAW, sedangkan berita itu tidaklah benar daripada baginda, maka akibatnya kita mendapat ancaman api neraka. Oleh itu hati-hatilah ketika ingin menyebarkan atau mengongsikan suatu berita. Teliti dan periksalah akan kesahihannya terlebih dahulu. Bukan sahaja mengadakan hadis palsu itu dosa besar, bahkan menyebarkannya juga berkongsi dosa besar yang sama. Lebih-lebih lagi pada era teknologi pada hari ini, apabila begitu mudah suatu hadis palsu itu tersebar menerusi SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter dan pelbagai lagi. Tapi SMS biasa orang tak buat hadis palsu lah. Tapi itulah masyarakat kita kan
Dia bab kalau macam apa-apa berita yang bukan hadis ni lah kan. Apa-apa contoh yang baru-baru ni kat Selangor ni isu air kan. Keluar kata orang kata akan mati lagi air semua kan. Semua orang concern lah. Ini fake news ke betul ke apa ni kan. Semua macam takut lah kan kalau betul tak ada air semua kan. Jadi kat situ orang concern lah fake news ke apa. Tapi untuk orang Islam, untuk yang orang Islam ni, kalau bab hadis ni Lebih-lebih main lagi ambil. lah. Patutnya lebih-lebih Patutnya lagi lebih-lebih kena lah concern. kan. Lebih-lebih concern lah. Ni bab kalau air ni bab Dia dunia. macam ni tau. Dia macam ni. Kalau tengok lah, dia orang bukan tak concern. Tapi sebab dah disandarkan pada Nabi, dia orang kata mesti betul. Ya betul. Masalahnya yang kita kata suruh check tu bukan hadis. Macam nak cakap? Kenapa kena check? Sebab orang yang sampaikan tu bukan Nabi. Nabi tu tentu betul. Orang yang sampaikan tu, itu yang kita sebab dia ni yang kita kena check. Kalau betul yang dikata tu memang hadis Nabi, barulah kita ambil. Kat situ ya orang-orang kita tak concern kan. Pada itu bab agama kan. Bab apa hidup akhirat nanti. Terlebih-lebih pakai Allah agama ini mudah. Allah menginginkan betul kan? Allah inginkan kemudahan tu. mudah. Allah tak inginkan kesusahan. Ramai yang terlibat dengan kegiatan dosa menyebarkan hadis palsu ini, maka berhati-hatilah. Beberapa klik tanpa penelitian dan kajian terlebih dahulu boleh membawa anda menjadi pendusta yang menggunakan nama Allah dan Rasulnya. Mengetahui hal ini, maka ketika mana kita ingin berkongsi atau menyampaikan suatu berita, maka hendaklah kita sebagai penuntut ilmu untuk amanah dalam ilmu, iaitu dengan menyebutkan sumber suatu berita yang kita dapatkan itu. Sebutlah sumber-sumber. Kalau quote, sebut sumber. Sebolehnya lah sebut sumber. Tak payahlah sampai nak bersanad kan. Apa-apa kod-kod yang penting lah hadis. Itu memang Riwayat betul siapa? kan. Riwayat siapa? Dah lah. Kalau macam nak kod ulama ke kan, imam-imam. Tak payah sampai nak muka surat, cetakan. At least penuh bibliografi tu. dalam kitab apa nama kan. Ataupun kalau quote satu-satu statement tu sebab imam siapa yang cakap, ulama mana yang cakap. Tentulah lebih kurang. Main bantai je. Kan. Mana tadi? Sebagai contohnya, apabila kita ingin menuliskan suatu hadis, maka letaklah rujukan atau sumber hadis tersebut. Seperti hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, atau hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Betul. Tu yang kita cakap tu. Tapi Albani ni, Al-Albani ni orang namanya orang yang legit sikit. Nama orang yang legit sikit. Tak nak pakai Al-Albani, pakailah Al-Arnaud. Banyak lagi. Yang bukan banyak lagi ulama-ulama yang dah buat benda tu kan, mensahihkan kitab untuk sitah. PM je kita kan. Kita ada kitab hadis tahqiq Arnaud. Ada? Ada. No problem. Tak suka kan Al-Albani. Al-Albani tak suka. Tak nak lah, Al-Albani tak ada guru. Main cakap. Dia bukan dia nak check dulu. Satu harga lah. Itu satu harga tu. Main cakap. Ni ustaz aku bagi tahu. Ni cuba check dulu. Kalau dia nak ambil yang kalau dia nak ikut ustaz tak apa. Maka inilah yang dinamakan amanah suatu ilmu yang disampaikan oleh seorang penuntut ilmu. Jangan sampai kita menyampaikan suatu perkara yang tidak benar dan rekaan semata-mata. Hal ini kerana agama ini dibangun atas dalil dan bukan menggunakan akal semata-mata. So, saya nak buat? Tak payahlah. Tak payah sebar apa-apa. Kalau kita dapat satu benda yang kita pun first time dengar, first time jumpa hadis ke apa kan. Kalau kita malas nak
Malas nak buat semakan kan. Tak payah share. Tak payah share. Kenapa pun nak share? Kalau kita concern, kalau kita rasa benda tu, bagus lah benda ni, tapi nak share kan. Semak dulu. Nak share semak. nak Kalau malas semak, tak payah share. Tak payah Senang. share, senang. Bukan kena buat, kalau dah malas semak, bukan kita suruh buat kumpul kitab ke apa. Tak ada. Tak payah share. Al-Imam Malik pernah ditanya, ada orang yang membandingkan beliau dengan orang lain. Wahai Imam Malik, ulama yang satu lagi, kami banyak mendengar hadis daripadanya, bahkan hadis-hadis yang tidak pernah engkau sampaikan. Kenapa engkau tidak menyampaikan hadis sebanyak dia? Kata Imam Malik, adakah setiap hadis yang aku ketahui harus aku sampaikan? Kalau begitu bermakna saya ingin menyesatkan manusia jika saya sampaikan semua yang saya dengar. Tak ada hadis yang berkenaan apa? Hadis lah. Apa? Cukuplah seorang itu dikatakan penipu. Ibn Sirin. Tu Muhammad bin Sirin. Bin Sirin lah, bukan hadis lah. Apa dia kata? Cukuplah seorang tu digelar penipu. Kalau dia sebar semua yang dia dengar. Hadis ya, ada satu hadis. Ada dalam kalangan umatku yang bernama Muhammad bin Idris. Dia adalah penyesat umatku. Ada dalam kalangan umatku digelar Abu Hanifah. Dia cahaya bagi umatku. Oh tu hadis rekaan tu kan. Hadis palsu. Tapi tak ijma' palsunya. Tak ijma'. Ada seorang lecturer ni, dia kena ijma' dulu palsu baru boleh kata palsu. Ni tak ijma' palsu. Nak kata apa? Nak kata tak boleh buat fadail amal. Ijma' palsu, ada yang cakap kena ijma' palsu. Payah. Ada lecturer tu. Tahu tu. Habis lepas ni dia tulis artikel dalam dia punya nak dapatkan ijma' bukan senang. Apa? Imam Ahmad yang kata. Imam Ahmad kata, siapa yang dakwa ijma' bohong. Bukan senang ijma' sekarang. Zaman dulu pun ada. Itu Imam Ahmad punya time. Kan? Sekarang lagi nak ijma' macam mana? Kena kumpul semua ahli-ahli ilmu kan, orang ulama-ulama Islam satu dunia boleh kata kan, kalau ijma' ni. Sekejap, macam ada timbul lah dekat aku punya newsfeed Facebook kan. Muktamar Chechen. Tahu Muktamar Chechen? Tahu, pernah. Muktamar Chechen ni kononnya muktamar yang keluarkan ahli hadis daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli hadis lah, ya betul. Kan dia kata macam tu. Kebanyakan orang kata, ni dah ijma'. Ijma' mana? Berapa? Qardawi tak pergi. Quraim Rajih tak pergi. Ulama kat Malaysia pun bukan semua pergi. Ulama kat yalah Dr. Zul tak pergi. Kan? Itulah yang disenangi semua orang kan, Dr. Zul. Siapa lagi? Siapa lagi? Syekh Ahmad Syakir hidup lagi. Syekh Ahmad Syakir lupa dah aku. Tarifi lagi tak pergi. Dia dalam penjara. Dia tahanan rumah. Macam mana nak ijma'? Yang dihadirinya, yang hadirnya tak nak cerita lah. Sekarang dia bagi makan pisang pula. Habislah petasuk boleh datang. bagus lah kalau dia dengar kita punya ni. Air biasa boleh jadi air zam-zam. Kalau ada air 100 plus, tukarlah jadi air zam-zam. Apalah sedapnya 100 plus tu. Maksudnya hadis yang beliau dengar ada yang sahih, dhaif dan palsu, dan beliau akan mengkaji terlebih dahulu dan menyampaikan yang benar-benar sahih saja. Betul? Betul? Macam kita lah, macam kita kan. Orang kata kat kita, bapak kau kata. Aku cakap dengan kau, bapak kau dulu kata. Gini. Mesti kena check. Mesti kena check. Tak apalah, ni nak ambil pengajaran. Kepala otak kau. Ni bapak aku. Dia tak cakap benda ni.
Oh, marah bapa. Apalah benda ni untuk amalan baik. Ha. Untuk kelebihan beramal. Oh, bapa marah. Nabi? Kan kena sayang Nabi lebih dari mak bapak. Betul? Kata Imam Syafi'i, tiada kitab yang paling sahih setelah Al-Quran melainkan Muwatta' Imam Malik. Kerana pada waktu tersebut Sahih Bukhari dan Muslim belum ada. Kenapa? Ha? Kenapa Bukhari dengan Muslim belum ada waktu tu? Yalah, belum time. Belum masuknya. Belum. belum lahir, tak silap aku. Ha? Jangan tanya kenapa. Bukhari Muslim tabi-tabi'in bukan kan? Bukhari Muslim tabi'in. Tabi-tabi'in lah. Masih lagi kan? Bukhari Muslim tabi'in. Ibnu Majah pun masih masuk tabi'in. Tapi tapi dia belakang-belakang. Dia 311 tak silap aku ni. 311. Katanya yang last dia lah. Tabi'in yang last. Yang kata salafus salih yang last. Aku pernah baca dia lah. Ibnu Majah. Ibnu Majah. Sebab tu orang tanya, kenapa macam mana cakap dari mana Abul Hasan Al-Asy'ari dapat akidah ahli hadis? Sebab masa dia rujuk kepada ahli sunnah, dia dah 40 tahun. Dia pertama dah jauhan daripada 300 tahun pertama kan. Dah lepas. Mana dia dapat? Tabi'in tak ada dah. Yang tinggal siapa? Sebab tu anak-anak murid tabi'in lah. Tahawi ada. Tahawi. Tahawi dapat daripada akidah dia. Dapat daripada Imam Ahmad. Hello. Tahawi kan? Abu Hanifah, Abu Yusuf, Abu Hanifah, ya. Dengan Muhammad bin Hasan Syaibani kan dia kata dalam akidah Tahawi tu, ini adalah pegangan Nu'man bin Thabit, Abu Yusuf dengan Muhammad bin Hasan Syaibani. Pun pakcik dia anak murid Syafi'i kan? Al-Muzani tu. Ni cerita tarikh-tarikh ni pening lah kalau ni. Nantilah kalau kita buka cerita tarikh. Kok buka siar ke, siar alam ke, politik tabaqat Syafi'iyah ke. Gila nak habis ni pun dah 13-14 sesi. Nak jilid tu. Ibn al-Mubarak pernah berkata, sanad adalah sebahagian daripada agama. Jika tiada sanad, maka orang akan berkata sesukanya. Laula bil isnad laqala sya'a man sya'a. Siapa pun boleh cakap apa yang dia suka. Dia boleh bagi berkenaan penyampaian hadis lah kan. Dan bukan cerita hadis je, apa-apa pun kena. Apa statement lah. Apa benda kod-kod yang berkaitan agama ni. Cuba kalau kau, adik kau kata, mak suruh pergi kedai. Ya ke? Kalau ikut situasi aku akan bertanya balik. Kan tanya balik. Ikut situasi dan pengalaman aku akan bertanya balik. Kalau itu pun kena cek. Nabi ni Nabi. Oleh itu ketika mana ada orang bertanya kepada kita tentang suatu sumber dalil yang kita sampaikan, maka jangan pula kita marah. Sebaliknya kita patut bersyukur kerana dengan menanyakan demikian maksud orang itu telah menjaga ketulinan agama. Tak tahu juga tak tahu. Tak payah marah. Sebab itu kita merasa pelik jika ada sebahagian pengajar yang marah apabila ditanya dalil atas alasan kamu seorang murid, ilmu belum tinggi, maka tugas kamu hanya dengar dan amal. Sesungguhnya hal ini merupakan hal yang tercela dalam agama. Itu yang aku tanya tadi. Ngajar anak murid tak pandai-pandai, ngajar ke si masa lapang.
Selain itu, suatu hal yang perlu kita ambil perhatian ialah pemahaman terhadap sesuatu dalil sebelum kita menyebarkannya. Jangan kita memahami suatu nas atau dalil itu mengikut pemahaman kita sendiri tanpa merujuk kepada bagaimana para ulama salafus salih memahaminya. Sebagai contoh, suatu ayat yang sering disalahfahami oleh sebahagian orang ialah tentang ayat dan ingatlah bahawa angkara fitnah itu lebih besar bahayanya daripada membunuh. Baru teringat. Ayat yang selalu orang pakai untuk apa? Jangan fitnah. Untuk memfitnah, larangan memfitnah. Padahal kat situ konteks ayat dia lain. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah kat sini Kekufuran kan? kufur. Tapi kalau fitnah orang Melayu ni bahasa Arab tu apa? Bahasa Arab kalau fitnah tu apa tak masuk. Buhtan. Buhtan Ada perkataan lain? Tak ada. Buhtan aku itu je. Buhtan aku jarang dengar. Buhtan. Kalau perkataan lain je. Apa lagi? Tak ada. Tak Tak masuk. ada. Tak masuk. Buhtan Ribah. Ribah tu ngumpat. Juga ayat berikut, dan ingatlah angkara fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Even kadang aku perasan kawan-kawan aku, even macam orang belajar agama pun yang dah sepatutnya dah tahulah benda ni, ayat berkenaan ayat ni kan, pun menggunakan juga ayat ni untuk hujah fitnah. Dah belajarnya kamu tu murid. Tugas kamu hanya dengar dan amal. Tak jadi kan. Sebab tu tak pandai-pandai. Belajar tahun-tahun tak ingat dalil, tak ingat bahasan. Belajar ke? Sila lepas. Bagus ayat dia tu. Bagus ayat dia tu. Aku nak buat meme. Banyak orang memahami ayat ini secara terus-menerus tanpa melihat bagaimana tafsiran ulama mengenainya. Mereka memahami ayat ini bahawa dosa memfitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Lalu mereka berkata membunuh itu lebih baik dari memfitnah kerana dosa memfitnah lebih besar daripada membunuh. Na'udzubillah, ini adalah cara pemahaman atau tafsiran yang salah dan tidak benar daripada ayat tersebut. Adapun maksud dan tafsiran para ulama bagi ayat tersebut ialah kami nukilkan di sini takrifan dan maksud kalimah fitnah yang terdapat dalam kedua-dua ayat di atas. Imam At-Tabari. Siapa yang tak kenal tafsir At-Tabari? Makna fitnah dalam ayat 191 tersebut ialah syirik. Maka ayat ini maksud penentangan hukum kafir musyrikin terhadap orang mukmin sehingga dia kembali menjadi musyrik adalah lebih dahsyat dan lebih memudaratkan berbanding dia dibunuh dalam keadaan dia tetap berpegang teguh pada agamanya. Beliau turut menukilkan pandangan Mujahid yang mempunyai maksud yang sama dalam hal ini. Maksudnya, mati dalam Islam lebih baik dari hidup dalam kufur, kata Tabari. Qurtubi. Pun siapa tak kenal tafsir Al-Qurtubi. Menurut beliau, ayat ini turun berkenaan salah seorang sahabat yang bernama Waqid bin Abdullah At-Tamimi. Pantang orang Melayu ni Tamim ni. Bani Tamim ni. Bani Tamim ni orang Melayu. Kata dia lah, kata seorang ustaz selebriti. Radhiyallahu anhu yang telah membunuh Amr bin Al-Hadrami. Hadramaut pula. Pada akhir bulan Rajab, salah satu bulan haram, dalam satu ekspedisi bersama beberapa orang sahabat yang lain dalam usaha menangani ancaman musyrikin Quraisy di Mekah. Maka fitnah dalam ayat ini merujuk kepada usaha orang kafir untuk memaksa kaum muslimin supaya kembali kepada kekufuran, dan ia adalah lebih besar kemudaratannya berbanding usaha balas kaum muslimin untuk kembali memerangi mereka meskipun pada bulan-bulan haram. Abdul Rahman As-Sa'di, tafsir As-Sa'di, antara tafsir yang kontemporer tafsir kontemporer. dan ringkas lah dia punya. Kalau tanya ulama-ulama tafsir ke ada ke ulama tafsir kan? Apa? Pengajar-pengajar tafsir dikata mana nak start buka tafsir, mana nak start baca tafsir?
Tafsir Sa'di. Sebab dia tafsir dia Simple. simple lah. Pendek-pendek je dia punya penjelasan dia lah. Dia tak panjang lebar. Dia senang faham. Kata Syekh Sa'di, berperang sewaktu bulan-bulan haram di tanah haram merupakan satu mafsadah. Namun demikian, fitnah yang dilakukan oleh kaum musyrikin, iaitu menghalang manusia daripada agama Allah dan melakukan syirik, merupakan mafsadah yang lebih besar. Maka berperang dalam keadaan tersebut adalah diharuskan. Nah, maksudnya perang masa dekat tanah haram. Tanah haram tak boleh perang. Daripada ayat ini jugalah salah satu kaedah fiqh yang masyhur mengambil melakukan mudarat yang lebih kecil untuk mengelakkan mudarat yang lebih besar. Rujuk Taisir Al-Karim Ar-Rahman. Nah, ni tafsir Sa'di lah. Tajuk betul dia Taisir Al-Karim Ar-Rahman. Pun fitnah kalau dalam bahasa Arab, fitnah maksud dia dalam bahasa Melayu yang sepatutnya bukannya fitnah yang kita faham fitnah ni. Fitnah kalau dalam bahasa Arab maksudnya apa? Fitnah. Ujian kan? Kira macam ujian satu benda yang buruk yang boleh berlaku lah kan. Apa tu? Macam Nabi kata, satakunul fitan. Akan berlakunya fitnah. Dan kalau macam biasa orang-orang kita kan, jangan macam ni, mendatangkan fitnah. Sepatutnya bukan faham kat situ, sepatutnya bukan yang datang orang fitnah benda ni, bukan ni. Fitnah maksudnya benda yang kerosakkan agama tu. Boleh merosakkan agama orang tu kalau kita buat benda-benda tu. Macam tu lah. Maksud fitnah kat sini. Cuma orang Melayu kita dah ambil fitnah kat situ. Apa buhtan buhtan tu lah fitnah. Tak tahu dah biasa dengan fitnah. Tak tahu nak apa pakai apa lagi. Ada perkataan lain tak? Tuduhan. Ya. Tuduhan. Baru masuk. Tuduhan lah. Tapi kalau tuduhan nampak macam kecil kan. Kalau fitnah macam besar sikit kan. Tuduhan besar. Tuduhan Tertuduh ni kena bayar tu. Tertuduh kena bayar compound RM1,000. masuk mahkamah. Tuduh compound RM1,000 tu. Menteri kena compound RM1,000. Kan nak cakap lah. Tu orang marah. Oh iyalah, betul lah RM1,000 kan. Betul. Menteri langgar SOP. RM1,000 banyak tau. Yalah, orang biasa kena RM8,000. Kaya. Pengajaran tu online. Angkat Shopee RM8,000. Baiklah, bulan terang lah dalam komen tu nanti. Bagus lah kalau orang-orang tu yang dengar. Tak sangka. Tak sangka tak. Yang salah lah. Nak cakap apa? Sebagai kesimpulannya, dua ayat Al-Quran yang dipetik berkenaan fitnah itu tidak memberi maksud dosa. Memfitnah orang lain seperti tuduhan zina tanpa bukti adalah lebih besar dosanya berbanding membunuh. Istilah fitnah dalam konteks ayat di atas merujuk kepada penentangan kaum kafir musyrikin terhadap orang mukmin dan kesyirikan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sangkaan bahawa dosa memfitnah seperti menuduh seseorang, nampak menuduh seseorang adalah lebih besar dosanya berbanding membunuh adalah tidak tepat sama sekali dan tersasar daripada kehendak sebenar Al-Quran. Kerana membunuh ni memang dosa yang antara dosa besar. Bunuh ni kan? Bunuh dia satu syirik, dosa-dosa besar kan. Al-Kabair Zahabi tu syirik, bunuh. Bunuh yang kedua kan. Syirik satu, bunuh dua. Tak dosa dia hadis dah. Membunuh seorang Muslim seolah-olah telah membunuh satu nyawa bagai telah membunuh seluruh manusia, right? Itu hadis dah. Betul lah. Apa lagi satu hadis mencerca kaum muslimin itu fusuk, Nabi kata fasik. Mencerca cerca seorang muslim fasik,
bunuh seorang Muslim, kufur. Bunuh seorang Muslim kufur lah. Ibarat. Ibarat lah kan. Kena Itu ada tengok, perbincangan. kena tengok pemahamannya. Ada Pemahaman perbincangan kat situ. pemahaman nas tu. Jangan ambil je. Jangan ambil literal terus lah. Ha. Jangan ambil literal terus lah. Baca. Tengoklah. Cari. Cari. Jangan malas. Kalau malas, tak pandai. Kefahaman terhadap Al-Quran hendaklah bersumberkan daripada tafsiran para ulama muktabar dan bukan sekadar sangkaan, zan atau ikut-ikutan tanpa penelitian. Wallahu alam. Sumber Mufti Wilayah Persekutuan muftiwp.gov.my. Aku Mufti Wilayah Persekutuan pula. Kan orang tulis pula. Tak masuk dah. Tak masuk link tu. Maka dari itu, tatkala ingin memahami suatu nas atau dalil, hendaklah kita merujuk bagaimana pemahaman para salafus salih dan para imam-imam muktabar yang dikenal keilmuannya dalam suatu bidang tertentu. Janganlah kita memahami suatu nas dan dalil itu mengikut pemahaman kita sendiri kerana ditakuti, dan dengan berbuat demikian kita akan terpesong dan tersesat dalam memahami agama. Habislah nasihat ke-9 kita. Ya, apa nasihat ke-9 ni? Berhati-hati menukilkan Al-Quran dan hadis. Jadi 2 point dekat sini yang penting kan. Pastikan benda tu sahih. Dan pemahamannya pun betul. Itu penting tu. Benda sahih, tapi pemahamannya tak betul, tak boleh. Benda tak sahih tapi pemahaman yang betul. Macam mana tu? Ada ke? Benda tak sahih tapi pemahaman yang betul. Fadha'il amal. Agaknya lah aku tak tahulah, aku tak pernah jumpa pula. Tahu macam mana kalau macam tu. Aku tak pernah jumpa pula. Apa benda yang tak sahih tapi pemahamannya betul? Kena ada contoh tu. Fadha'il amal lah. Biasanya hadis daif yang orang pertahankan tu kan. Dari daif pertahankan tu. Benda ni tu fadha'il amal untuk amalan. Fadha'il amal lah untuk menguatkan amalan apa? Nambah amalan. Bukan tambah amalan, tambah kelebihan amalan tu. Kelebihan amalan tu. Pun kalau orang faham fadha'il amal ni apa? Kelebihan beramal. Faham tak? Kelebihan beramal. Bukan amalan baru. Faham tak? Amalan tu kena dari yang sahih atau hasan dah. Yang dhaif, sekalipun dhaif ringan, dia tak boleh nak sabitkan amalan baru. Ini dibantainya semua fadha'il amal. Kelebihan beramal tu kan. Kelebihan contoh baca Quran. Kelebihannya. Kelebihan baca Quran tu. Baca Quran tu tak perlu dah hadis dhaif, tak perlu dah. Yang berkenaan hadis dhaif yang boleh untuk fadha'il amal tu, maksud yang berkenaan kelebihan membaca Al-Quran tu. Contohnya, kalau baca Quran, dapat syurga ni macam ni kan. Tu pun dhaif ringan lah. Kena yang dhaif ringan, ada sokong macam tu. Kena ikut syaratnya pun untuk amalan yang dah yang dah sabit lah. Yang dah sahih dari hadis sahih atau hasan. Bukan buat amalan baru dengan hadis dhaif ringan ni. Dia pentingnya apa bab berkenaan hadis palsu ni kan. Macam ni lah. Kita seolah-olah telah jadikan Nabi sebagai jaminan tau. Contohnya ada satu amalan kita, orang ni buat amalan ni, dia amalkan kan. Sebab dia ingat kan boleh dapat kelebihan ni tau. Sebab Nabi kata boleh dapat kelebihan ni. Tapi lah bayang kalau tiba-tiba ke akhirat nanti tak dapat pun kelebihan tu. Kelebihan yang dijanjikan, yang didapat tu, yang diingat daripada Nabi tu. Tapi pada Nabi tak cakap. Macam mana tu? Nak salahkan Nabi ke macam mana? Jadi macam mana? Itu yang menyebabkan bahayanya hadis palsu. Yalah, sebab tu amalan tu sendiri kena datang dari yang sahih. Kan? Atau yang hasan. Sebab paling tidak pun, kalau pun tak dapat,
fadail amal tu, yang hadis dhaif ringan tu, kelebihan dalam hadis ringan tu, dia ada kelebihan juga sebab amalan tu dah sahih. Ini amalannya pun dhaif ringan. Lagi tak tahan. Hadis dhaif pun hadis. Letihlah aku nak bercakap dengan orang macam ni. Hadis dhaif pun hadis. Punyalah dia kata syarat nak beramal dengan hadis dhaif. Tak boleh sabitkan pada Nabi. Tak disabitkan dengan secara pasti. Paling-paling ruwiya, diriwayatkan. Dikatakan Nabi berkata. Tak boleh kata Nabi kata ni. Tak boleh secara pasti. Sampai dia hadis dhaif pun hadis. Letih aku nak cakap macam ni. Hadis sahih pun banyaklah benda tak banyak tak lagi terbuat lah. kan. Banyak lagi. Amalan-amalan. Cuba buka Bukhari tu. Bukhari tu tebal loh. Tebal loh. Paling tebal antara yang tebal. Nak campur Muslim lagi. Bukhari je lah, ambil Bukhari je lah. Syekh Dia yang baru meninggal, Dia Azami, dia ada tulis himpunan hadis sahih. Hampir 99% lah hadis sahih ada dalam tu. Berapa jilid tu? Sendiri mau fikir. Senang. Kita nak pergi jalan, kita nak pergi satu tempat, ada satu jalan ni confirm sampai. Ada satu jalan mungkin sampai, tak tahu. Tak tahu. Tak payahlah ambil orang ragu-ragu. Nak ambil yang mana? Nak ambil mungkin ke? Nak ambil dah tentu. Tempat yang kita nak pergi ni benda yang penting. Tak ada jalan lain, 2 je. Tak pergi mati. Bayangkan. Walaupun kat sana tak mati dah. Dah lah tu, cukup lah. Jangan lupa nak beli buku, boleh beli, ada link kat bawah. Kita punya media-media sosial punya link pun ada dekat bawah, boleh komen. Link untuk katalog tak ada, tak boleh letak Link untuk katalog. Sini aku letak link untuk katalog je lah. Bukan ada tu kata tak boleh. Tak, dia link untuk WhatsApp personal. WhatsApp personal. Tapi boleh copy je. Copy je lah. Dan aku letak link untuk katalog sajalah, senang. Boleh tengok lagi buku-buku apa lagi yang ada ni. Apa lagi? Jangan lupa like, share, subscribe. Share dengan kawan-kawan. Geng apa? Habib-habib ni kan. Geng-geng bulan terang di latar hijau. Roket terbang di latar putih. Daceng di latar biru. Ajak share. Bulan terbelah. Bulan terbelah. Yang tu bukan bulan terbelah. Tu mata. Tu mata. Mata lebam. Mata lebam. Baru tak. Mata lebam, bunga raya hitam, bunga raya merah. Aku tak tahulah apa lagi. Yang baru belum ada. Apa lagi? Tak ada, itu je. Bintang kuning di latar biru. Apa lagi? Orang tu nak tu juga. Bintang kuning pun dengarlah. Kita baca buku takkan tak boleh. Buku. Dakwah kan? Dakwah tu. Bila lagi nak dakwah? Dengar, ajak dengar. Komen banyak-banyak tak apa bawah. Like, share dan subscribe. Lepas tu dah nak komen tu subscribe lah. Kan kalau komen tak subscribe kita tak nak baca. Kita tak nak baca, malas baca. InsyaAllah mungkin lepas-lepas ni ada video-video lain. Video-video lain. Kalau komen-komen menarik tu nanti kita ulas sikit lah. Komen-komen menarik tu. Kalau komen terbaik tu kita tak ada ulas lah. Kita bagi hard sajalah. Bagi hard saja. Okay lah, cukup lah sampai situ. Jumpa lagi minggu depan. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.